Assalamualaikum semua. Jadi macam mana hari ini? Semua sihat ya? Jadi hari ini cikgu nak bincangkan tajuk bab 4 iaitu keperluan makanan, nutrien dan fungsinya. Jadi pada yang ada buku teks, sila buka buku teks muka surat 154 hingga 167. Jadi sebelum tu cikgu minta kamu subscribe channel cikgu supaya untuk memudahkan kamu pergi ke video cikgu tanpa perlu melalui link. Jadi perkara pertama yang akan kita bincangkan ialah definasi makanan, pemakanan, nutrien dan juga pelawas. Jadi apakah maksud makanan? Makanan ialah bahan yang boleh dimakan. Sama ada dalam bentuk pepejal ataupun cecair. Yang kedua, definisi untuk pemakanan. Apa itu pemakanan? Pemakanan ialah kajian saintifik terhadap pengambilan makanan dan fungsinya kepada tubuh badan manusia. Dan yang ketiga, maksud definisi untuk nutrien. Nutrien adalah komposisi kimia dalam makanan. Contohnya seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan juga garam mineral. Definisi untuk pelawas pula. Pelawas merupakan makanan yang kaya dengan bahan yang tidak boleh dicernakan. Terutamanya selulosa. Jadi pelawas ini dia membantu dalam proses mempercepatkan perkumuhan dan juga proses peristalsis. Yang kedua, kita akan bincangkan kepentingan pengambilan makanan, air dan pelawas. Kenapa pentingnya kita mengambil makanan? Yang pertama, kenapa kita perlu mengambil makanan iaitu supaya makanan ini dapat membantu kita untuk membina dan memulihkan sel yang rosak di dalam badan kita. Contoh nutrien untuk memulihkan, untuk membina tubuh badan ialah protein, garam mineral dan juga air. Jadi kenapa pentingnya kita mengambil makanan yang kedua iaitu sebab makanan ini boleh mengawal dan juga boleh menjaga kesihatan tubuh badan kita, iaitu seperti mengelakkan kita daripada dijangkiti oleh penyakit. Contoh makanan pelindung dan juga pengawal penyakit ini ialah garam mineral, vitamin, selulosa dan juga air. Yang ketiga, kepentingan kita mengambil makanan iaitu makanan ini dapat memberi tenaga kepada tubuh badan kita untuk kita melakukan aktiviti harian. Contoh makanan yang memberi tenaga iaitu karbohidrat, lemak dan juga protein. Kemudian kita tengok pula kepentingan kita mengambil air yang mencukupi untuk tubuh badan kita. Iaitu air ini kegunaannya ialah untuk mengawal suhu badan manusia. Supaya suhu badan kita normal dan tidak tinggi. Kalau suhu badan kita tinggi, maknanya kita demam. Maknanya kekurangan air dalam badan. Kedua kepentingan air iaitu menjadi pelincir dan juga membran sendi dalam salur pernafasan, pelincir dalam salur pernafasan dan juga dalam salur pencernaan. Yang ketiga, kepentingan kita mengambil air iaitu air ini boleh membantu kita dalam proses pencernaan, perkumuhan, contohnya berpeluh dan juga kita buang air kecil, buang air besar, okey. Dalam pernafasan dan juga dalam peredaran darah kita. Dan yang terakhir, kenapa perlunya kita mengambil pelawas? Okey. Pelawas ni dia merupakan selulosa yang tidak boleh dicernakan oleh badan kita. Pelawas ni datang daripada buah-buahan, sayuran, serat buah-buahan, sayuran, bijirin, kekacang yang kita makan. Jadi pelawas ini membantu kita untuk mengelakkan berlaku sembelit.
Sekarang kita pergi kepada klasifikasi nutrien. Okey, jadi nutrien ni dia terdiri daripada 3 komponen. Kita tengok satu per satu. Iaitu yang pertama nutrien pembina tubuh. Nutrien pembina tubuh ni terdiri daripada protein. Okey. Protein pula terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu protein daripada haiwan dan juga protein daripada tumbuhan. Protein daripada haiwan ni iaitu protein yang kita dapati daripada haiwan, contohnya ikan, daging lembu, okay, susu. Dan juga protein daripada tumbuhan pula iaitu daripada kekacang. Contohnya kacang soya. Okay, kemudian nutrien pemberi tenaga. Nutrien pemberi tenaga adalah karbohidrat. Karbohidrat pula terdiri daripada beberapa gula yang ringkas, iaitu monosakarida, disakarida dan juga polisakarida. Jadi nutrien pemberi tenaga yang kedua iaitu lemak. Lemak pula terbahagi kepada 2, iaitu lemak tepu dan juga lemak tidak tepu. Lemak tepu ni iaitu lemak daripada haiwan, contohnya ikan, daging lembu, okey, tenusu. Dan juga lemak tidak tepu pula terdiri daripada lemak yang didapati dalam sayur-sayuran. Contohnya minyak sayuran seperti minyak bunga matahari, minyak zaitun dan sebagainya. Nutrien yang ketiga iaitu nutrien pencegah penyakit. Nutrien pencegah penyakit ni terdiri daripada vitamin. Vitamin pula terbahagi kepada 2 iaitu vitamin larut air, di mana vitamin larut air ini terdiri daripada tiamina, riboflavin, niacin, pyridoxine, cobalamin, asid ascorbic dan juga amigdalin. Vitamin yang kedua iaitu vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak ni juga kita kenali sebagai ADEK ataupun vitamin adik. Okey, vitamin A iaitu retinol. Vitamin calciferol, tocopherol dan juga menadion. Seterusnya nutrien pencegah penyakit yang kedua iaitu garam mineral. Garam mineral terbahagi kepada 2 juga iaitu makro. Makro terdiri daripada kalsium, fosforus, magnesium, natrium, kalium dan juga sulfur. Dan juga mikro pula terbahagi kepada 4 jenis garam mineral, iodin, ferrum, fluorin dan juga zinc. Sekarang kita akan bincangkan tentang sumber nutrien dan kesan berlebihan serta kekurangan nutrien tersebut. Jadi nutrien yang pertama yang akan kita bincangkan iaitu protein. Okay. Jadi protein ni, sumber daripada protein ialah daging dan juga offal. Offal ni ialah organ dalaman haiwan. Dan juga ikan, karangan laut seperti udang, ketam, dan juga sumber protein daripada sayuran jenis kekacang. Contohnya kacang soya, kacang panjang, okay? Dan juga bijirin dan juga keras. Okay, seterusnya fungsi protein. Okay, jadi apakah fungsi protein? Okay, protein berfungsi untuk membina sel tubuh badan untuk tumbesaran. Okay, yang kedua, fungsi protein ialah untuk menggantikan dan membaiki sel yang telah rosak dalam badan kita. Yang ketiga, protein juga berfungsi untuk penghasilan enzim, hormon, antibodi dan juga sel darah dalam badan manusia.
Yang keempat, fungsi protein iaitu dia adalah unsur penting dalam cecair dan juga tisu tubuh manusia. Yang kelima, untuk menghasilkan tenaga. Dan yang keenam, fungsi protein iaitu untuk membantu dalam pembekuan darah. Kita tengok pula kesan berlebihan. Bila kita makan protein terlalu lebih, okey. Jadi apa berlaku? Okey. Protein tersebut, karbon daripada dalam protein tersebut akan ditukar menjadi lemak di bawah kulit kita. Okey. Yang kedua, asid amino daripada protein yang berlebihan akan dipecahkan kepada nitrogen dan juga karbon. Nitrogen yang berlebihan ini pula akan ditukar kepada urea. Okey, urea yang berlebihan pula akan ditukar menjadi asid urik. Asid urik yang berlebihan pula akan berkumpul di sendi tubuh badan kita, boleh menyebabkan penyakit gout. Iaitu asid urik yang berlebihan akan menyakitkan sendi-sendi badan kita. Seterusnya ialah kesan kekurangan protein pula. Jika kita kurang mengambil nutrien protein, apa yang berlaku pada tubuh badan kita? Pembesaran kita akan terganggu. Kemudian tubuh badan kita lemah dan mudah diserang oleh penyakit. Luka ataupun kecederaan kita lambat sembuh. Kemudian kesihatan juga terganggu dengan tiada keseimbangan cecair dalam tisu tubuh kita. Dan juga yang terakhir, kekurangan, tanda-tanda kekurangan protein iaitu boleh menyebabkan penyakit kwashiorkor. Okay. Seterusnya ialah karbohidrat. Okay. Apakah sumber karbohidrat? Karbohidrat sumbernya ialah makanan yang berkanji. Okay. Contohnya nasi, roti, ubi, okay, pasta, mi dan sebagainya. Ataupun kuih-muih yang manis yang terdiri daripada tepung gandum, tepung pulut, tepung beras. Okay. Fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat ada dua saja. Iaitu yang pertama untuk membekalkan tenaga dan juga haba kepada badan kita, dan yang kedua untuk membantu dalam metabolisme protein. Okay, kesan berlebihan karbohidrat. Jadi kalau kita makan banyak nasi ataupun mi ataupun makanan berasaskan gandum dan sebagainya yang secara berlebihan, kita akan bertambah berat badan. Okay? Dan juga karbohidrat yang berlebihan juga disimpan dalam bentuk lemak di bawah tisu kulit kita. Okay? Dan juga karbohidrat yang berlebihan akan ditukar kepada glykogen dan disimpan di dalam hati, dan juga karbohidrat juga boleh menyebabkan, yang berlebihan boleh menyebabkan penyakit diabetes dan obesiti. Kekurangan karbohidrat pula. Contohnya nak diet, tak nak makan nasi, okey? Tak nak makan karbohidrat, kita kurangkan karbohidrat. Tetapi secara drastik, jadi boleh menyebabkan turun berat badan. Walaupun turun berat badan, tapi boleh menyebabkan kita berasa keletihan, kelaparan dan juga kesejukan. Dan juga menyebabkan kita mudah dijangkiti oleh penyakit. Okay, kita pergi kepada nutrien yang ketiga iaitu lemak. Okay, jadi apakah sumber lemak? Lemak tadi saya dah beritahu, lemak terbahagi kepada dua iaitu asid lemak tepu. Okay, jadi sumber asid lemak tepu ni ialah daripada lemak daripada haiwan ataupun daripada susu dan juga hasil tenusu. Hasil tenusu ni seperti keju, mentega, okay, serta santan kelapa. Asid lemak tepu tidak tepu pula kita dapati daripada lemak tumbuhan seperti minyak sayuran. Itu minyak
kelapa sawit, minyak minyak kacang, okey. Dan juga daripada buah zaitun. Okey, fungsi lemak. Apakah fungsi lemak? Lemak ni berfungsi untuk melindungi organ dalaman tubuh badan kita. Okey. Kemudian lemak juga berfungsi untuk membekalkan tenaga dan juga haba kepada badan. Dan juga ia berfungsi untuk mengawal suhu badan. Ia juga sebagai pelarut bagi vitamin larut lemak. Okey. Seperti yang saya maklumkan tadi, vitamin larut lemak iaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E dan juga vitamin K. Okey, dan seterusnya fungsi lemak iaitu untuk mengurangkan penggunaan protein bagi penghasilan tenaga. Dan yang akhir sekali, fungsi lemak untuk memberi daya tahan lapar kepada kerana lemak ini lambat dicernakan. Jadi kita lambat berasa lapar. Kesan berlebihan lemak. Apakah kesan jika kita berlebihan makan makanan yang berlemak? Ia akan disimpan di bawah kulit kita dan boleh menyebabkan kegemukan. Okey. Yang kedua, boleh membawa kepada penyakit jantung, penyakit darah tinggi, okey, kolesterol tinggi disebabkan oleh pemendapan kolesterol dalam salur darah kita. Dan juga kesan kekurangan lemak. Apakah kesan jika kita kurang makan lemak, makanan yang berlemak? Okey, iaitu berat badan kita akan berkurangan. Okey. Juga menyebabkan pertumbuhan terganggu, iaitu kulit kita menjadi kering. Kita cepat berasa lapar dan juga berlaku kesejukan. Kita rasa cepat sejuk, okey, akibat kekurangan penebat dalam badan kita. Jadi penerangan seterusnya ialah tentang vitamin, garam mineral, pelawas dan juga air. Bagi vitamin, garam mineral, saya akan terangkan secara ringkas sahaja. Okey, tidak terlalu detail seperti saya terangkan protein, karbohidrat dan lemak. Okey. Jadi untuk vitamin larut lemak iaitu retinol. Okey, sumber retinol ialah lobak merah. Fungsinya iaitu untuk penglihatan. Kesan berlebihan retinol boleh menyebabkan cirit-berit dan juga kesan kekurangan retinol menyebabkan penyakit xerophthalmia iaitu penyakit berkaitan dengan penglihatan seperti buta. Okey, kemudian calciferol ataupun vitamin D. Okey, sumber calciferol iaitu daripada cahaya matahari. Fungsinya iaitu untuk pembentukan tulang dan gigi. Kesan berlebihan boleh menyebabkan cirit-berit dan juga kesan kekurangan calciferol menyebabkan penyakit riket iaitu tulang menjadi lembut dan membengkok ke dalam. Seterusnya iaitu vitamin E iaitu tocopherol. Sumbernya daripada bijirin. Fungsinya untuk sebagai ejen antioksida. Dan juga kesan berlebihan vitamin E jarang berlaku dan juga kesan kekurangannya gangguan pada saraf. Kemudian vitamin K iaitu menadinion. Okey. Sumbernya iaitu sayuran berdaun hijau. Fungsinya untuk pembekuan darah, kesan berlebihan menyebabkan toksik dan juga kesan kekurangan berlaku pendarahan dalaman. Kemudian vitamin larut air iaitu tiamina, okey, ataupun B1. Sumber tiamina ialah daripada kekacang. Fungsi tiamina untuk bantu fungsi saraf di dalam badan kita. Kesan berlebihan vitamin B1 boleh menyebabkan kerosakan pada hati. Okey.
Kemudian penyakit disebabkan oleh kekurangan tiamina iaitu penyakit beri-beri. Seterusnya ialah riboflavin iaitu B2, sumbernya daripada telur. Fungsinya untuk koenzim sistem pencernaan, kesan berlebihan, ia boleh dikumuhkan dalam air kencing. Maknanya dia tiada kesan sampingan jika kita berlebih memakan makanan yang mengandungi riboflavin. Okey, kesan kekurangannya iaitu penyakit skoliosis dan juga gangguan sistem pencernaan. Penyakit skoliosis ni ialah bengkak pada mulut. Mulut menjadi, bibir menjadi pecah dan juga berdarah. Okey, kemudian niacin iaitu vitamin B3, sumbernya ialah susu. Fungsinya untuk pencernaan, kesan berlebihannya berlaku cerit-berit dan juga kesan kekurangan penyakit dermatitis dan juga penyakit pellagra. Berikutnya ialah vitamin pyridoxine ataupun B6. Sumbernya daripada daging. Fungsinya untuk koenzim dalam metabolisme. Kesan berlebihan ia menjadi toksik dan juga kesan kekurangan menyebabkan berlaku kejang otot. Seterusnya kobalamin iaitu B12. Sumber daripada daging, fungsinya untuk pembentukan sel darah merah. Kesan berlebihan jarang berlaku dan juga kesan kekurangan iaitu anemia. Anemia iaitu penyakit kekurangan sel darah merah dalam darah kita ya. Okay, nutrien berikutnya iaitu asid ascorbic ataupun dikenali sebagai vitamin C. Okay, sumber asid ascorbic ialah dalam buah-buahan sitrus. Okay, buah-buahan sitrus ni ialah buah-buahan yang rasanya masam seperti limau. Okay. Kemudian fungsi asid ascorbic iaitu digunakan untuk penyerapan ferrum di dalam badan kita. Kesan berlebihan asid ascorbic iaitu ia jarang berlaku kerana ia dikumuhkan melalui air kencing. Kemudian kesan kekurangan asid ascorbic boleh menyebabkan penyakit scurvy. Nutrien berikutnya iaitu amygdalin, okey, iaitu B17. Sumbernya ialah daripada apricot, apple dan juga buah beri. Okey, fungsinya untuk mencegah kanser. Kesan berlebihan boleh menyebabkan demam dan juga kesan kekurangan menyebabkan kanser dan juga arthritis. Seterusnya iaitu asid folik. Okey, sumber asid folik iaitu daripada hati dan juga daripada ginjal. Okey, fungsi asid folik boleh mengubati anemia. Kesan berlebihan asid folik jarang berlaku dan juga kesan kekurangan iaitu boleh menyebabkan anemia. Okey, kemudian kita tengok pula garam mineral. Okey, garam mineral yang pertama iaitu kalsium. Okey, sumber kalsium iaitu terdapat pada susu. Okey, di dalam susu dan fungsinya untuk menguatkan tulang. Kesan berlebihan kalsium boleh menyebabkan batu karang dan juga kesan kekurangan menyebabkan penyakit riket. Okey, fosforus pula. Okey, sumber fosforus daripada susu, daripada ikan. Okey, fungsinya untuk menguatkan gigi. Okey, kesan berlebihan boleh menyebabkan gangguan pada ginjal dan juga kesan kekurangan tulang dan gigi menjadi lemah. Biasanya kita dengar fosforus ni terdapat dalam ubat gigi kan. Okey, kemudian magnesium. Okey, sumber magnesium iaitu sayuran yang berdaun hijau. Kemudian fungsinya untuk membantu kestabilan sistem saraf dan juga otot. Kesan berlebihan boleh menyebabkan toksik dan juga kesan kekurangan boleh menyebabkan penyakit tetanus iaitu penyakit kancing gigi. Okay, berikutnya ialah natrium. Okay, sumber natrium terdapat dalam susu. Okay, fungsinya untuk bina plasma darah.
kesan berlebihan ia dikumuhkan melalui air kencing dan juga kesan kekurangannya badan kita akan menjadi lesu. Okay, seterusnya ialah iodin. Okay, iodin sumbernya ialah susu. Fungsinya untuk kawal metabolisme dalam badan. Kesan berlebihan boleh menyebabkan sakit kepala dan juga kesan kekurangan menyebabkan penyakit goiter. Okay. Goiter ni contohnya ialah pembengkakan pada kelenjar thyroid. Okay, ferrum pula. Okay, ferrum sumbernya daripada hati dan juga limpa. Kemudian fungsinya untuk membentuk hemoglobin. Kesan berlebihan ferrum boleh menyebabkan isi padu darah kita meningkat. Okay. Dan juga kesan kekurangannya ialah penyakit anemia. Okay. Zinc pula sumber ialah daging. Kemudian fungsinya untuk bantu tumbesaran. Kesan berlebihan zinc boleh menyebabkan muntah-muntah dan juga keletihan. Dan juga kesan kekurangannya tumbesaran menjadi perlahan. Kemudian nutrien berikutnya ialah fluorin, okay? Iaitu sumber dalam daging. Okay. Fungsinya untuk menguatkan tulang dan juga gigi. Kesan berlebihannya ialah ia menjadi toksik dan kesan kekurangan berlaku kerosakan pada gigi. Okay, seterusnya iaitu pelawas. Okay, pelawas ni sumbernya daripada serat daripada buah-buahan dan juga daripada sayur-sayuran. Fungsi pelawas dalam badan kita iaitu dia membantu dalam perkumuhan. Okey, dan kesan berlebihannya boleh berlaku cirit-berit. Kesan kekurangan akan menyebabkan sembelit. Okey, kemudian yang akhir sekali air. Okey, sumber air kita dapati daripada minuman yang kita minum. Okey, dan juga buah-buahan, juga sayur-sayuran. Okey, fungsi air dalam badan iaitu untuk membantu sistem pencernaan. Kesan berlebihan air di dalam badan ia dapat meningkatkan isi padu darah, di mana apabila isi padu air di dalam darah meningkat, maka buah pinggang kita terpaksa bekerja dengan lebih kuat. Okey, kesan kekurangan air boleh menyebabkan kita berasa letih dan juga lesu. Okay, sekarang kita akan bincangkan tentang ujian nutrien dalam makanan. Okay. Yang pertama iaitu ujian iodin. Okay. Apakah tujuan ujian iodin? Tujuannya iaitu untuk menguji kehadiran karbohidrat dalam makanan. Okay. Jadi prosedur melakukan ujian iodin ini, yang pertama kita sediakan radas. Okay. Radas yang kita perlukan iaitu tabung uji, larutan iodin, penitis dan juga larutan kanji. Seterusnya, kita masukkan 2 titis larutan iodin ke dalam larutan kanji. Okay. Kemudian kita perhatikan perubahan yang berlaku dan seterusnya perhatian kita, larutan kanji bertukar warna kepada biru tua. Maka kesimpulannya dalam ujian ini, dalam uji kaji ini, terdapat karbohidrat di dalam larutan kanji. Okay, seterusnya ialah ujian Millen. Okay. Apa tujuan kita melakukan ujian Millen? Iaitu kita nak uji sama ada terdapat kehadiran protein dalam makanan tersebut. Okay, prosedur untuk melakukan ujian Millen iaitu yang pertama, sediakan radas dan juga bahan yang hendak kita gunakan. Kemudian yang kedua, kita masukkan 1 cm padu bahan uji Millen ke dalam 2 cm larutan albumin. Okey, larutan albumin ni ialah larutan daripada putih telur. Kemudian kita panaskan
Panaskan tabung uji yang berisi campuran itu tadi dengan menggunakan kukusan air. Kemudian kita perhatikan perubahan yang berlaku. Jadi daripada pemerhatian ini, didapati bahawa mendakan putih yang terhasil bertukar menjadi mendakan merah bata apabila campuran itu dididihkan. Maka kesimpulannya terdapat protein dalam larutan albumin. Uji kaji yang ketiga iaitu ujian Benedict. Ujian Benedict ni tujuannya untuk kita menguji kehadiran glukos dalam makanan. Prosedurnya sama saja. Mula-mula kita sediakan radas dan juga bahan yang hendak digunakan. Kemudian kita masukkan 2 cm padu larutan glukosa ke dalam tabung uji. Panaskan tabung uji yang berisi larutan tadi di dalam air dan juga kita perhatikan perubahan yang berlaku. Jadi daripada pemerhatian didapati mendakan warna merah bata terbentuk. Maka kesimpulannya terdapat glukos dalam larutan glukosa. Ujian seterusnya iaitu ujian emulsi. Tujuan ujian emulsi iaitu untuk kita menguji kehadiran lemak di dalam makanan. Prosedurnya yang pertama sediakan radas dan juga bahan yang hendak digunakan. Yang kedua, kita tambahkan beberapa titis minyak masak ke dalam tabung uji yang berisi aeronol. Okey. Kemudian kita goncangkan tabung uji campuran tersebut, tabung uji yang mempunyai campuran tersebut. Kemudian kita tambahkan sedikit air suling. Goncang semula dan juga kita perhatikan perubahan yang berlaku dan daripada pemerhatian larutan menjadi keruh. Maka kesimpulannya terdapat lemak dalam minyak masak. Rekod hasil uji kaji. Jadi bila kita menjalankan uji kaji, kita mesti mencatatkan di dalam borang rekod hasil uji kaji seperti contoh yang saya tunjukkan ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada latihan pengukuhan. Okey, latihan pengukuhan soalannya berbentuk begini. Okey, rajah 1 menunjukkan keputusan uji kaji ke atas satu sampel makanan yang dijalankan di makmal sains sekolah. Okey, jadi sampel makanan dia ialah minyak masak. Okey, pemerhatian daripada uji kaji ini, larutan menjadi keruh. Okey, jadi berdasarkan rajah 1, okey, namakan uji kaji itu. B, berdasarkan jawapan anda di 1A, nyatakan tujuan uji kaji itu. C, terangkan langkah-langkah menjalankan uji kaji itu. Dan D, jelaskan 2 kesan berlebihan pengambilan makanan dalam rajah 1. Okay, jadi bagaimana nak menjawab soalan ini? Seperti biasa, kena fahami dulu rangsangan yang diberi. Okay, rangsangannya menunjukkan bahawa berikut adalah keputusan uji kaji yang awak jalankan di makmal sekolah terhadap sampel makanan iaitu minyak masak. Okey. Jadi daripada uji kaji tersebut, pemerhatiannya ialah larutan menjadi keruh. Maka soalannya iaitu tugasannya dia tanya awak apakah nama uji kaji yang awak buat tu. Okey. Jadi bila awak jawab soalan A ni, okey, awak akan terus menjawab bahagian B pula. Sebab bahagian B ni soalan dia berkait, okey, dengan bahagian A. Jika awak tidak dapat menjawab yang bahagian A, maka bahagian B pun awak tidak akan dapat menjawabnya dengan betul.
Okey. Jadi bagaimana nak menjawab soalan ini? Ini soalan ni ialah aras rendah, ya, iaitu soalan konstruk memahami. Dia merupakan soalan yang paling mudahlah aras rendah dalam bahagian B. Okey. Jadi anda kena ingat semula. Okey, ingat semula bagaimana anda menjalankan uji kaji kehadiran nutrien, iaitu menguji kehadiran karbohidrat, okay, protein dan juga lemak di dalam makanan. Okay. Dan kaitkan dengan sampel makanan dan juga pemerhatian yang diberi di dalam stimulus ini. Okay. Cara menjawabnya ialah tidak perlu membuat kotak, jawab straight je, ya. Jawab terus. Okey, contohnya soalan A, okey, namakan uji kaji itu. Jadi awak terus tulis apa nama uji kaji. B, berdasarkan jawapan anda nyatakan tujuan uji kaji. Okey, jawapan untuk B ni dia berkait dengan A. Okey, apa jawapan yang awak beri pada A menunjukkan memberi jawapan kepada B. Okey. Dan juga C juga berkait juga dengan A dan B. Okey. Jadi langkah-langkah prosedur. Ingat semula langkah-langkah prosedur untuk menjalankan ujian tersebut. Mulakan dengan sediakan radas dan juga bahan. Okey. Seterusnya, langkah seterusnya ikut uji kaji yang awak buat. Dan yang akhir sekali, langkah terakhir mesti tuliskan perhatikan perubahan yang berlaku. Okey, jadi itu saja. Saya harap awak boleh siapkan latihan ini. Okey, dan juga tunjukkan kepada saya melalui WhatsApp. Okey, jadi itu saja pengajaran saya untuk hari ini. Terima kasih.